Sila, Datuk yang dipertua. Tali boleh diheret, bertampuk boleh dijinjing. Kejahatan yang cukup ketar kita nampak di Syria dan Iraq daripada militan IS memerlukan kita semua berhati-hati dan mengambil langkah yang sesuai. Sebab itulah saya mencadangkan supaya Kementerian Komunikasi dan Maklumat dan itu multimedia boleh jadi satu kementerian yang cukup mampu untuk menyediakan message-message di dalam media sosial untuk menentang IS. Kerana IS pandai menggunakan media sosial untuk menyebar fahamannya, untuk menarik pemuda-pemudi daripada Malaysia pun di seluruh negara dunia untuk menyertai itu pergerakan mereka di Syria dan Iraq. Dan saya berharaplah cadangan saya dapat diterima kerana itu penting. Dan setakat ini saya nampak pihak Kementerian Dalam Negeri pun ada cadangan untuk mengadakan itu rang undang-undang baru dan 5 pindaan ke atas undang-undang yang lama untuk menantang itu militan ini. Yang pertamanya dipanggilkan Prevention of Terrorism Act POTA dan juga Foreign Fighters Act FFA. Kedua-duanya kita perlu. Ke negara sesiapa pun, negara mana pun kita perlukan itu undang-undang yang hebat untuk menentang pengkhianat, untuk menentang militan. Dan saya setuju, kita mesti adakan. Tapi yang penting sekalinya bukan saja kita adakan itu akta seumpama ini, kita mesti memastikan undang-undang yang begitu hebat itu tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan Datuk yang dipertua. Sebab itulah saya ulang di sini supaya rang undang-undang yang begitu itu hebat boleh digunakan dengan tepat, persis dan jitu. Dan mengenai itu wanita di dalam dunia kita ada 3.5 bilion wanita. Dan baru-baru ini kita ada Hari Wanita Antarabangsa. Dan di sini Datuk yang dipertua, menurut WHO terdapat 33% wanita di seluruh dunia yang jadi mangsa penganiayaan, termasuk penganiayaan di rumah. Dan 7%-nya berisiko untuk dirogol. Ini bermakna berjuta-juta wanita menghadapi masalah seumpama ini. Dan di Malaysia pada tahun 2012, ini angka yang terakhirlah kita dapat di dalam Dewan Yang Mulia ini, ialah pada 2012 itu kes penganiayaan, kes keganasan ke atas wanita di rumahnya 3.488. 3.488 dan kes rogol 2.998. Dan kita pun tahu daripada WHO bagi setiap kes rogol yang dilaporkan ada 9 kes tidak dilaporkan.
Dan begitu juga dengan kes penganiayaan di rumah. Dan ini bermakna di Malaysia saja mungkin ada puluhan ribu kes penganiayaan di rumah ke atas wanita. Dan juga berpuluh ribu kes rogol yang tidak dilaporkan. Kita nampak ada 2 wanita sekarang ya. Mungkin mereka pun boleh ambil perhatian, bukan saja mengenai incinerator lah, bahkan juga kes-kes penganiayaan ke atas wanita. Ini tidak bermakna penganiayaan ke atas lelaki tidak berlaku. Memang berlaku juga, tapi saya berharaplah kita tak mahu suami menganiayaan isteri. Sebaliknya, isteri janganlah juga melakukan keganasan ke atas suami. Ini bukan kes ketawa, untuk diketawakan. Di Amerika Syarikat dia ada angka, di sini kita tidak. Malulah dia tak berani untuk melapor. Di Amerika Syarikat ada kes di mana bilangan penganiayaan ke atas lelaki pun berhebat, sama dengan wanita dianiayakan. Dan kes pembunuhan kadang-kala itu ke atas suami itu lebih daripada suami ke atas isteri. Dan di dunia menurut WHO pun itu ada 38% pembunuhan ke atas wanitanya dilakukan oleh suami. 38 kes pembunuhan. Tapi di Malaysia kita tidak terangkan sama ada pembunuhan ini dilakukan oleh suami ataupun tidak. Mungkin kita perlu mengambil perhatian mengenai hal ini. Sebab itulah saya mencadangkan supaya pihak kerajaan mengambil tindakan dengan menyeluruh. Bukan saja dari segi undang-undang dipinda supaya boleh dikuatkuasakan dengan lebih berkesan. Bahkan juga di pelbagai aspek termasuk di hospital. Kerana bagi mangsa yang enggan melaporkan di balai polis, dia pergi ke hospital. Memang perlu pergi ke hospital mendapat perawatan. Dan di situlah saya mencadang kita ada jabatan khas di hospital, terutama hospital yang besar lah tu, khas untuk wanita yang dianiaya. Untuk rawatan khas, untuk counseling, untuk mendapat bantuan yang lain, dan sebagainya. Dan ada 5 minit lagi yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua, saya tak ambil masa lebih daripada yang diberi kepada saya. Dan di sini Datuk Yang Di-Pertua, saya nampak pemandu di bawah kementerian, di Jabatan Perdana Menteri. Pemandu diberi mandat untuk menjadi pemangkin perubahan di negara ini. Dan kita sering dengar di dalam dewan ini ada angka-angka yang mengatakan mereka ni, pemandu ni sudah membantu di dalam 3 tahun ini melaksanakan melalui ETP sejumlah 196 projek yang dilancarkan di bawah NKEA dan mencakupi sejumlah 219.3 bilion ringgit pelaburan dan sebagainya. Tapi Datuk Yang Di-Pertua, yang pentingnya pemandu
bila melakukan itu apa saja, termasuk itu memperuntukkan untuk badan-badannya tertentu, mesti berhati-hati. Misalnya, saya diberitahu bahawa pihak pemandu